Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi taufiqi wa ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat berjumpa lagi di alam maya ini dalam siri penjelasan kita berkenaan dengan hadis palsu. Dan alhamdulillah selama kita bersua muka ini, kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, syahrun azim, syahrun mubarak, bulannya sangat istimewa. Alhamdulillah. Kita menyambung tentang hadis palsu. Malam ni kita masuk pada tajuk yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan contoh-contoh hadis palsu. Contoh-contoh hadis palsu. Pada muka surat yang ketujuh, penulis menyebut tentang contoh-contoh hadis palsu. Hadis palsu yang pertama, penulis sebut, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannati. Terjemahan dia, barang siapa yang dikurniakan baginya anak, maknanya anak-anak, maka dia diberikan anak itu, dengan nama Muhammad supaya mendapat berkat dengannya, maka dia dan anak itu masuk syurga. Siapa yang ada anak, dapat anak, tentulah anak di sini anak laki-laki. Siapa yang diberi anak, maka fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi. Hadis ni kata dia bubuh anak itu dengan nama Muhammad. Muhammad pun sama, Ahmad pun sama, Mahmud pun sama. Maka dia bubuh itu kerana nak mengambil berkat nama itu. Maka apa kelebihan dia? Kelebihan dia dan anak itu, kana huwa, si bapa itu, dan wa mauluduhu, dan anak itu akan masuk syurga kerana nama. Ini termasuk satu daripada perkara yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Manarul Munif, bahawa satu daripada contoh hadis palsunya ialah bahawa suatu amalan yang kecil tapi ganjaran dia yang begitu melampau. Hadis ini adalah palsu kerana di dalam sanadnya terdapat ramai perawi yang diperselisihkan oleh ulama hadis tentang kedudukan keadilan mereka. Dalam ilmu hadis, perkataan udul itu, seorang rawi itu dia kena adil, itu adalah suatu perkara yang cukup penting. Adil bermakna dia tidak berbohong, dia tidak berdusta. Ibnu Jauzi berkata hadis ini palsu. Imam Az-Zahabi berkata hadis ini juga palsu. Imam Ibn Hajar berkata hadis ini juga palsu. Imam Ibn Qayyim berkata hadis ini batil. Kenapa? Tadi pertama, kerana masalah perawi dia. Mereka meragui keadilan rawi itu. Yang kedua, hadis ini bercanggah dengan ilmu asas yang ada dalam Islam, bahawa syurga itu dimasuki dengan amal saleh, bukannya dengan nama. Penghuni syurga adalah terdiri daripada orang beriman dan beramal saleh, sementara neraka dipenuhi oleh ahli maksiat walau apa namanya sekalipun. Ini di antara sebab-sebab yang menasabah. Imam Ibn Qayyim berkata, ini bercanggah dengan apa yang diketahui daripada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu neraka tidak dapat dielakkan hanya disebabkan nama dan gelaran.
Sebaliknya, yang menyelamatkan daripada neraka ialah iman dan amal saleh. Jadi orang yang membuat hadis palsu ini adalah orang bodoh dan tidak mengetahui ilmu asal dan prinsip dalam agama. Tapi Rabbul Alamin yang maha mengetahui kenapa orang ini buat hadis ini, untuk apa. Mungkin dia nak menggalakkan orang buat nama Muhammad, nama Nabi, ambil berkat. Tapi dia telah melakukan banyak kesilapan dengan dia telah mengabaikan prinsip-prinsip yang kita panggil dengan kaedah usuluddin, prinsip-prinsip di dalam agama ataupun asas-asas penting, dasar-dasar penting dalam agama. Tapi begitulah hadis ini telah berkembang dalam masyarakat Melayu dan masyarakat bukan Melayu, masyarakat Mamak kah, Melayu kah, yang beragama Islam. Kerana itu nama Muhammad itu suka diberi pada orang. Sebenarnya menamakan anak kita dengan Muhammad adalah bagus, sebab itu adalah nama Nabi kita dan tak salah pun. Tetapi kalau kita menamakan anak kita Muhammad, berpandukan hadis ini, kerana dengan nama itu dia akan bawa kita kepada syurga, kita dan anak kita akan masuk syurga, itu sesuatu yang tidak betul. Nama Muhammad adalah nama yang sangat indah, sangat elok. Ubahlah nama anak Muhammad, tapi jangan diyakini. Kita mesti tolak apa yang ada dalam hadis ini kerana dia tidak betul. Kita akan masuk syurga dengan amal saleh kita, walaupun apa nama kita. Yang kedua, hadis palsu. Idza jama'a ahadukum zawjatahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha fa inna dhalika yurithul 'ama. Terjemahan dia, barang siapa menjimakkan isterinya, isteri atau jariahnya, maka janganlah melihat kepada farasnya, kerana yang demikian akan mewariskan kebutaan. Hadis ini adalah palsu. Syekh Nasaruddin Al-Albani menyatakan hadis ini palsu. Ibnu Jauzi menyatakan palsu. Imam Ibn Hibban berkata hadis ini adalah palsu. Hadis ini bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fayubadiruni hatta aqul da'li." Terjemahan dia, Aisyah kata, aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dari satu bekas air, maka dia mendahului aku hingga aku berkata, tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah cerita dia pernah mandi dengan Nabi. Nabi melawak lagu tu lah. Nabi ambil air, Aisyah kata, tinggallah kat aku air sikit, aku nak mandi ke mana. Tapi tengok apa hubungan hadis ni sebagai penolakan kepada hadis palsu tadi. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, inilah nas tentang membolehkan seorang suami melihat faras isterinya atau sebaliknya, yakni isteri melihat kemaluan suami. Di dalam riwayat Ibn Hibban ada disebut sanad daripada Sulaiman bin Musa. Ditanya orang tentang hal suami melihat faras isteri, maka Sulaiman bin Musa berkata, aku bertanya kepada Atha tentang hal itu. Maka jawab Atha kata, aku bertanya kepada Aisyah. Maka Aisyah menjawab dengan mengeluarkan hadis di atas ini, bolehnya suami melihat faras isteri dan sebaliknya. Jadi soalan itu yang awalnya dituju kepada Imam Atha oleh muridnya, ya akhirnya dijawab melalui hadis Bukhari dan Muslim ini. Dan Aisyah kata dia pernah mandi dengan Nabi. Soalannya, bolehkah isteri melihat bahasa kita kata keaiban suami, dan suami melihat farad isteri?
Aisyah menjawab dengan begitu sopan, dia kata aku pernah mandi sekali dengan Nabi. Jadi adat orang mandi itu macam mana? Maka Imam Ibn Hajar Asqalani menyatakan inilah dalil yang menyatakan kepada kita antara suami isteri itu tidak ada aurat baginya. Tapi bagaimana adab ini dibuat oleh golongan sufi yang ulat, yang melampau. Akhirnya peradaban yang bercanggah dengan hadis ini telah menjadi satu peradaban dalam masyarakat. Dalam masyarakat telah jadi peradaban. Maka ini sesuatu yang tidak betul. Sedangkan nikah itu menghalalkan. Maka satu daripada manfaat kahwin itu adalah jima'. Jima' itu adalah menghalalkan. Maka apakah yang diperlukan oleh seorang lelaki terhadap isterinya dalam jima', itu juga diperlukan oleh seorang isteri kepada suaminya. Tiba-tiba hadis bodoh ini telah membentuk peradaban yang durjana, yang menolak peradaban yang sahih. Hadis yang ketiga, raka'atani bi'imamatin khairun min 70 raka'atin bila imamatin. Terjemahannya, 2 rakaat salat dengan memakai serban lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak memakai serban. Dalam hadis dia kata imamah. Imamah ni jenis lilit di kepala. Tapi kita terjemah dengan pakai selendang lah. Dia boleh dibau ke itu, rida ke. Maka satu orang yang salat dengan memakai imamah, memakai selendang, membelit serban di kepala dia, maka 2 rakaat dia buat itu lebih baik daripada seorang yang salat dengan kepala kosong ataupun ada kepiah tapi tidak ada serban. 70 kali lebih baik rakaat itu. Imam Ahmad ditanya tentang riwayat ini, maka jawab Imam Ahmad, riwayat ini batil lagi dusta. Sememangnya hadis ini palsu menurut Syekh Nasaruddin Al-Albani. Sesungguhnya yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ialah supaya kita meniru cara sifatnya menunaikan salat, bukannya meniru apa yang ia pakai di dalam salat. Tetapi aneh hadis ini menekan soal memakai serban dalam salat lebih daripada menunaikan salat cara Nabi kita, sehingga kan ganjaran diberi kepada orang yang memakai serban dalam salat terlalu tinggi dan melebihi ganjaran orang yang menunaikan salat cara Nabi. Aneh, sangat-sangat aneh hadis ini. Hadis ini adalah palsu. Satu orang dia nak pakai selendang ke, dia nak pakai rida ke, dia nak pakai serban ke, dia boleh pakai. Kalau kita kata adakah pahala, insya-Allah ada pahala. Kenapa? Kerana dia menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Ini terletak kepada ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka kamu ikutlah aku, kata Nabi. Maka Allah suruh kita tiru Nabi. Maka apa yang ada pada diri Nabi, daripada pakaian dia, daripada cara dia makan, dia minum, kalau kita ikut kerana littiba'i sunnah, kerana kita hub ala Rasulillah, kesemua itu kita akan dapat pahala. Tetapi dengan mengkhususkan pahala khusus untuk satu-satu yang ada pada diri Nabi, dia memerlukan dalil-dalil yang sahih. Seperti pahala sebesar ini diberi kepada satu orang yang sembahyang 2 rakaat pakai serban. Itu lebih baik daripada satu orang yang sembahyang 70 rakaat tanpa serban. Maka yang ini tidak betul. Ini telah disebutkan tadi, tokoh-tokoh besar telah menolak hadis ini. Adalah bukan saja dia tidak sahih, bahkan dia palsu, dia maudhu'. Maka orang yang pakai serban kerana sayang pada Nabi, silakan, alhamdulillah, Allah memberi pahala kerana dia sayang pada Nabi, dia hub pada Nabi, dia ittiba' pada Nabi. Quran menyatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Maka apa yang Nabi suka, kita suka. Insya-Allah itu ada pahalanya lain, tapi bukanlah pahala seperti ini. Ini adalah yang direka-reka, dan kalau kita percaya
kita telah termasuk di dalam larangan berdusta pada Nabi, dan itu tidak dibenarkan. Contoh yang lain, hadis yang keempat, hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh golongan abrar masih dianggap dosa oleh golongan muqarrabin. Hadis ini batil dan tidak ada asal usul baginya, tiada sumber. Dikatakan la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usul. Ataupun kadang-kadang ulama hadis kata lam ajidhu aslan, kami tak berjumpa asal dia. Ini adalah kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama hadis. Bila mereka pakai kaedah ini, mereka ini adalah kita panggil muhaddisin. Pengetahuan mereka tentang hadis itu begitu banyak, mengalahkan kita kata pengetahuan mereka tentang hadis itu jauh lebih banyak daripada apa yang mereka tak tahu tentang hadis. Mereka muhaddisin. Maka istilah mereka menunjukkan la asla lahu, lam ajidhu aslan, tidak ada asal usul, ataupun dia kata aku tak berjumpa dengan asal. Yang kata tu adalah pakar-pakar hadis. Kalau mereka tak berjumpa, yang memang mereka menghabiskan masa untuk mengkaji hadis, sanad dan matan dan sanad, bagaimana mungkin orang yang sambil lewat boleh jumpa? Maka kerana itu kita kena tahu istilah mereka. Apabila dikatakan hadis ini batil dan tidak ada asal usul baginya, tiada sumber baginya, la asla lahu, bukan merujuk kepada ulama ni jumpa, ulama lain tak jumpa. Tidak bermaksud begitu. Bila kata tak ada asal usul, mereka kata memang tidak ada asal. Daripada hadis sahih, daripada hadis hasan, daripada riwayat-riwayat yang boleh kita pertanggungjawabkan, tidak ada. Cuma dia datang daripada riwayat-riwayat yang begitu meragukan, yang menyatakan bahawa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, iaitu menyatakan manusia ni ada dua golongan, satu dipanggil abrar, satu dipanggil muqarrabin. Abrar ni siapa dia? Abrar ni macam kita, orang yang semayang, orang yang puasa. Muqarrabin, orang yang hati dia begitu dekat dengan Tuhan. Jadi apa-apa yang dianggap hasanat, apa-apa yang dianggap baik oleh orang abrar, mungkin kepada muqarrabin itu masih dianggap tidak baik. Mungkin golongan sufi yang banyak menerima hadis ini, mereka ada hujah mereka. Mereka kata ini hadis, tapi ini bukan hadis. Mungkin mereka ada tafsiran mereka, maksudnya orang muqarrabin ni dia dah melihat dah benda itu kurang mendekatkan diri pada Allah. Tapi kepada abrar menganggap benda tu hasanat, dah cukup baik. Tapi dekat muqarrabin dia tak cukup baik lagi, dia kena tingkatkan lagi. Maka mereka ada hujah demikian. Tetapi ala kulli hal, menyatakan ungkapan ini dikeluarkan oleh mulut kekasih Allah itu adalah batil. Hadis ini, makna hadis sangat buruk dan berlawanan dengan usul yang ada dalam Islam. Bagaimana mungkin satu kebaikan itu hanya baik pada satu orang dan menjadi dosa pula pada satu orang yang lain? Kebaikan itu tetap kekal dengan nama kebaikan. Ia tidak mungkin berubah menjadi keburukan. Hanya nilai kebaikan itu boleh berubah. Ini disebabkan orang yang melakukan kebaikan itu tidak sama nilai keikhlasannya. Tetapi ungkapan di atas ini sangat tidak benar. Kebaikan orang yang baik-baik masih lagi dikira dosa oleh orang-orang muqarrabin. Jadi orang sufi dia nak terjemah macam mana kalimah ini, itu dia punya hal. Tetapi kalimah ini tidak berasal daripada mulut Nabi dan tidak ada sanad yang bersambung sehingga dia boleh dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, inilah satu daripada perkara penting ikhwan dalam ilmu. Kadang-kadang satu benda tu dah melekat begitu lama dalam benak kita, tiba-tiba kita baru tahu bahawa benda itu bagaimana kedudukan dia. Saya contohkan contoh yang pernah kita jumpa, seorang anak yang hidup dengan mak bapak dia. Daripada kecil dia hidup dengan mak bapak dia.
Sampailah dia umur 25, 26, lepas tu dia pun kahwin, berumah tangga. Dia pun dah ada anak, mak ayah dia pun ada cucu. Satu hari, dia baru dapat tahu, menyatakan bahawa sebenarnya dia hanya anak angkat kepada kedua orang tua yang dia panggil ibu dan ayah. Ketika itu macam mana dia nak terima? Macam mana dia nak bertanya, dia macam mana mak bapak nak bagi penjelasan? Kerana telah hidup lama sebagai anak terhadap mak bapak, berkasih sayang, hidup. Tiba-tiba baru tahu kata anak angkat. Anak angkat ni bermakna adalah anak yang tidak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Maka tidak adalah istilah faraid berlaku, tak ada. Jadi nak terima tu pedih hati. Maka perkataan kenapa, mengapa itu akan timbul. Begitulah dengan kita kadang-kadang ikhwan, kita sangka satu benda itu hadis. Lama dah kita sangka dia hadis. Tapi bila kita belajar, baru kita tahu dia bukan hadis. Tapi selama ni kita duk kata dia hadis. Maka sangat beratlah kita nak terima. Dan itulah ujian. Benarkah kita cinta Allah? Benarkah kita kasih kepada Allah? Maka Allah tidak membenarkan kita terlibat dengan apa-apa yang palsu tentang agama dia. Dan Nabi tak membenarkan kita terlibat apa-apa yang palsu yang dipakai di atas nama dia. Hadis yang kelima sebagai contoh, utlubul ilma walau bis-Sin. Terjemahan dia, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Riwayat ini batil. Dalam riwayat ini ada perawi yang sangat dhaif. Imam Bukhari berkata riwayat ini sangat mungkar. Demikian juga jawapan Imam Ahmad ketika ditanya tentang perawi bagi riwayat ini. Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi berkata, pada hadis ini langsung tiada sanad yang baik. Ini pun satu masa dahulu menjadilah ungkapan kita. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Mungkin ahli motivasi kata dari segi makna tu baguslah. Dia nak habaq kata tuntut ilmu, keluarlah daripada negeri kita sampai ke negeri orang. Bagus. Luas perjalanan kita, maka jauh perjalanan kita, luaslah ilmu, tajribah kita, pengalaman kita. Tapi apabila kita kata ini Nabi sebut, itu masalah. Ingat balik kita punya muqaddimah awal, man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta ke atas aku, pakai nama aku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Tak boleh berdusta. Siapakah yang sanggup berdusta? Dia berdusta pada Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Termasuk juga apa-apa yang bukan barang Nabi, dia kata barang Nabi. Rambut itu bukan rambut Nabi, dia kata rambut Nabi. Pakaian itu bukan pakaian Nabi, dia kata pakaian Nabi. Dia berdusta atas nama Nabi. Maka apa akan terjadi? Falatabawa maq'adahu minan nar. Satu tempat duduk untuk dia dalam neraka. Jadi siapakah yang berani berdusta demikian? Maka alangkah baiknya jika lafaz ini datang dengan kata-kata tuntutlah ilmu sampai ke Mekah atau Madinah. Kan baik, sebab di Madinah ni ada Nabi, ada sahabat Nabi. Kan baik, tapi tak keluar demikian, tak keluar. Dan Nabi sebut pula tentang bis-Sin ini, perkataan Sin ini ketika Nabi hidup lagi. Masa tu orang putih pun tak buat lagi peta dunia. Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis ada hubungan iman dengan hati seorang Muslim. Seolah-olah pembuat hadis palsu lupa hal itu jika dibandingkan Mekah dengan China seperti langit dan bumi perbedaannya. Namun dari segi ilmunya, para ulama telah menjelaskan tentang sanadnya begitu mungkar. Imam Bukhari memberi penjelasan pada kita mana-mana rawi yang dia sebut sebagai mungkar. Dia kata tidak halal kita meriwayatkan apa-apa hadis daripada dia. Maka kadang-kadang kita tak tahu istilah yang dipakai oleh para ulama hadis. Para ulama hadis kata mungkar,
dekat kita macam tak ada nilai. Hadis yang keenam, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal qur'ani yasin man qara'aha faka'annama qara'al qur'ana 10 marratin. Terjemahan dia, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati, dan sesungguhnya hati bagi Quran ialah Yasin. Barang siapa membacanya, maka seolah-olahnya dia membaca Al-Quran 10 kali. Siapa baca Yasin, siapa baca Yasin sekali, seolah-olah dia baca Quran 10 kali. Dia khatam 10 kali. Kenapa? Yasin adalah qalbu Quran. Hadis ini adalah palsu. Dalam riwayat ini ada terdapat perawi yang majhul, iaitu perawi yang tak dikenali oleh para muhaddithin, seperti Harun bin Abi Muhammad. Dia seorang yang majhul. Kena ingat ikhwan, yang tak kenal dia ni muhaddithin, bukan bayi pak kita. Kalau kita tak kenal, ustaz kita tak kenal, lain bab. Ini zaman ini, zaman yang dikatakan sebagai rawi ni majhul, muhaddisin tak kenal dia, itu adalah zaman jarah dan ta'dil. Dia bukan merujuk zaman kita. Zaman kita tak kenal perawi tak penting, sebab zaman kajian kepada hadis itu dah habis. Zaman kita hanya penelitian semula. Tapi zaman ni, zaman Bukhari mencari hadis, Muslim mencari hadis, pandangan Imam Bukhari tentang hadis, pandangan tokoh-tokoh lain tentang hadis sangat penting, sebab zaman mereka adalah zaman jarah dan ta'dil. Zaman untuk mengenal pasti siapakah perawi-perawi yang betul. Sehingga kan sahabat Nabi mengungkap, sammu lana rijalakum, sebutlah kepada kami siapa dia rijal, laki-laki yang menyebut hadis itu daripada Nabi kepada kamu. Kami nak dengar, sebut nama dia. Maka zaman itu orang berbohong begitu banyak. Maka berlakulah usaha untuk mengenal pasti benda itu dari Nabi ataupun tidak. Maka para ulama hadis bersusah payah tanpa dibayar gaji sesen pun pada mereka. Di atas memegang ilmu itu adalah amanah, jahil itu adalah khianah. Mereka berjuang habis-habisan menjaga agama ini. Seperti malaikat penjaga di langit, maka alul hadis penjaga di bumi. Mereka jaga sanad matan dia. Mereka yang begitu dahsyat dalam ilmu ni menyatakan bila dibaca satu satu perawi, dia bawa satu hadis, disebut kami ambil hadis daripada dia. Tiba-tiba mereka kata, kami tak kenal siapa dia. Bermakna zaman itu menyebabkan orang itu akan jatuh. Kita zaman hari ni dengar macam tak ada apa-apa. Kita kata dah mereka tak kenal, buat macam mana? Mereka tak ada Facebook, dah mereka tak mau kenal. Duduk pun kampung belai, nak kenal kat mana? Kita ni bercakap dengan tak tentu hala, tak tahu apa, kosong kepala kita. Maka berkata Imam Ibnu Abi Hatim, aku bertanya pada bapa aku tentang hadis ni. Jangan kita dengar dia pergi tanya hadis ni kepada pak dia. Kita kata dia seorang ada pak. Pak dia ni tokoh besar. Pak dia ni tokoh hadis besar, ikhwan. Orang kita ni cukupnya mengarut betul. Dia sampai tak tahu ikut kepala. Kalau kata pasal apa dia pergi tanya pak dia pula? Ya Allah Akbar. Maka jawab bapa aku, adakah pada sanad hadis tersebut Muqatil bin Sulaiman? Sesungguhnya aku telah melihat hadis ini pada awal kitab yang dipalsukan oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan hadis ini adalah palsu dan tidak ada asal usul baginya. Sebahagian ulama hadis berkata Muqatil bin Sulaiman adalah sangat dhaif, sedangkan sebahagian lagi menyatakan dia adalah pemalsu hadis. Berkata Syekh Nasaruddin Al-Albani, maka sememangnya hadis ini tak dapat disahkan sebagai sememangnya hadis ini telah dapat disahkan sebagai hadis palsu, kerana Muqatil bin Sulaiman telah dikenali di sisi ulama hadis sebagai pemalsu riwayat-riwayat hadis. Subhanallah, ikhwan. Surah Fatihah begitu penting dan mustahak kepada seorang Muslim, sehingga kan jika tidak dibaca Fatihah dalam salat, maka tidak sah salat itu. Dan sedemikian Fatihah tidak digelar sebagai hati Quran.
Kan dalam tok guru kita selalu cakapkan seluruh isi Quran ada dalam Fatihah. Mai hak tok guru yang melampau sikit, dia kata semua yang ada dalam Fatihah tu pula ada pada huruf ba. Semua yang ada pada huruf ba tu pula ada pada titik ba di bawah. Itulah kalam. Artinya dahsyatlah Fatihah ni. Pun Fatihah tidak mendapat tempat sebagai qalbul Quran. Ibnu Abdullah bin Abbas menyatakan semua hukum hakamnya sehingga itu Fatihah dipanggil suratul asas. Surahnya membahas tentang asas akidah, tentang akhirat, tentang iman pada Allah, tentang doa, tentang hidayah, tentang bagaimana kita memanggil Allah, memuji Allah. Allah bercerita tentang dirinya, tentang dunia, akhirat, jalan yang benar, jalan yang salah, hidayah. Fatihah, suratul Fatihah turun dia begitu dahsyat. Namun suratul Fatihah itu, kata Abdullah bin Abbas, dia punya poin dia berada pada inti dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang sama makna dengan la ilaha illallah. Maka sepatutnya Fatihah itulah kita kata jantung Quran, dan dia dipanggil dengan nama surah Ruqyah dan beberapa namanya lain diberikan. Itu kita boleh baca dalam tafsir Qurtubi di bawah suratul Fatihah. Namun Fatihah tidak mendapat sekali baca Fatihah seperti 10 kali kita baca Quran. Itu terdapat pada surah Yasin. Yasin satu surah daripada Quran, kita baca dia ada pahala. Mana boleh tak ada pahala? Yasin adalah penawar. Tetapi meriwayatkan riwayat yang berlebihan tentang satu-satu surah memerlukan dalil-dalil yang sahih. Maka di sini terbukti kelebihan surah Yasin ini telah diada-adakan, bukan daripada Nabi, tapi daripada pereka-pereka hadis. Maka ulama hadis tidak dapat menerima dan tak dapat jumpa asal ini daripada Nabi. Maka akhirnya mereka takut. Siapa berbohong pada Nabi dengan sengaja, maka dia takut hadis itu. Maka apabila dia tak berjumpa, maka kategorikan hadis ini dengan rawi dia sebagai majhul, dan kajian demi kajian dibuat. Terdapat juga perawi-perawi, ada yang dituduh dhaif, ada yang dituduh sebagai pemalsu. Maka lengkaplah jarah kepada hadis itu lebih tinggi daripada ta'dil. Maka hadis itu diketepikan. Apabila tokoh-tokoh hadis ketepikan hadis itu, kita jangan buat pandai. Dia pun ni tokoh hadis. Di satu tempat seperti hadis Abi Daud, kita yang kata al-ulama warasatul anbiya. Dia pun ni ulama lah. Dia pun ni lah yang kita kena jaga, ikhwan. Yang ketujuh, hadis lamma iqtarafa al-adam al-khati'ah, lamma iqtarafa al-adamu al-khati'ah qala ya rabbi as'aluka bihaqqi muhammadin lima ghafarta li. فقال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تصنف إلى أسمائك إلا أحب الخلق إليك. قال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعوني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. Terjemahan dia, pada masa Adam alaihissalam melakukan kesalahan ini makan buah khuldi itu,
Maka Adam berkata, wahai Tuhanku, aku minta keampunanmu demi Muhammad. Maka Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum menciptanya lagi? Jawab Adam, wahai Tuhanku, pada masa engkau mencipta diriku dengan kekuasaanmu dan engkau meniup ruh padaku, maka aku mengangkatkan kepalaku dan aku melihat tertulis pada tiang arash, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku pun tahu engkau tidak merangkaikan pada namamu kecuali makhluk yang paling engkau sayang. Allah berfirman, engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cinta. Mohonlah demi dia, maka aku mengampunimu. Mohonlah, Allah kata, mohonlah demi dia, maka aku mengampunimu. Dan jika tidak, kerana Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Ibnu Hibban berkata, pada riwayat ini ada terdapat nama Abdullah bin Muslim. Abdullah bin Muslim Rashad. Dia tertuduh sebagai pemalsu hadis sebab dia pernah terbukti memasukkan hadis daripada Laith, daripada Malik dan Ibnu Luhai'ah. Jelas sekali hadis ini tidak disenaraikan daripada jumlah senarai hadis-hadis marfu' dan sahih daripada Nabi. Kerana para ahli hadis menyebut hadis ini sebagai hadis batil. Inilah pandangan Az-Zahabi dan Asqalani. Rabbul Alamin yang maha mengetahui, ikhwan, inilah hadis yang dipakai. Kalau antum tengok dia punya matan dia itu, penceritaan dia itu, bila Adam buat kesalahan, so Adam minta ampun pada Allah dengan menggunakan nama Muhammad. Betul? Kemudian Allah tanya pada Adam, macam mana hang kenal Muhammad sedangkan aku tak cipta dia lagi? Adam kata, aku tengok di arah tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah kata, betul, aku sayang kat dia. Kalau bukan kerana dia, aku tak cipta engkau. Dan Allah kata, mintalah kepada aku, ud'uni bihaqqihi, mintalah, berdoalah pada aku dengan hak Muhammad, nescaya aku ampun dosa engkau. Ini pada perkataan Allah berkata, mintalah padaku dengan hak Muhammad, aku ampun dosa engkau. Ini benar-benar satu fitnah diberikan pada Tuhan. Kerana Al-Quran menyebut ud'uni astajib lakum. Tidak ada ud'uni bihaqqi Muhammad astajib lakum, tidak ada. Yang ada ud'uni astajib lakum. Seolah-olah hadis palsu ini mengarah ke jalan syirik, supaya manusia boleh menduakan Tuhan dalam memohon. Tidak ada. Kita hanya boleh berdoa pada Allah, Tuhan berilah pada aku, Tuhan berilah pada aku. Subhanallah, ikhwan. Ketelitian itu sangat penting. Dan kita tahu bahawa semua manusia berasal daripada Adam. Bagaimana mungkin ada Nur Muhammad ketika itu Adam adalah manusia yang pertama? Dan Adam dicipta daripada tanah, bukan daripada nur. Yang dicipta daripada nur adalah malaikat. Yang dicipta daripada cahaya adalah malaikat. Adam dicipta daripada tanah. Dan Nabi kita menyebut, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kita daripada Adam dan Adam daripada tanah. Bukan Adam daripada Nur Muhammad. Bukannya Nabi kita daripada Nur Muhammad. Tidak ada kisah demikian, melainkan dia palsu. Dan Al-Quran sendiri bercerita pada kita bagaimana orang-orang musyriki menolak dakwah Nabi dengan mereka menyatakan, bagaimana engkau ni seorang Nabi Muhammad, kau berjalan pergi ke pasar, kau makan sekali. Kalaulah Nabi itu datang dalam bentuk satu nur, dan mereka berkata, kenapa tidak diutuskan malaikat? Kalaulah Nabi itu daripada nur, sedangkan nur itu diciptakan malaikat, maka orang-orang kafir akan terima, sebab ini nur yang berjalan. Maka Quran menyebut bagaimana mereka kutuk Nabi, mereka cerca Nabi sampai di Taif. Dia berkata, kalau kau seorang Nabi, kami tak ingin bercakap dengan kau, kerana bercakap dengan kau akan buat kami jadi sihir. Tuhan akan turun balak.
Adakah Nabi begini, selekeh begini, makan mengaku lapar pergi market? Seorangnya Nabi sepatutnya seperti malaikat, berseri-seri tak makan, hebat. Tiba-tiba hadis palsu ini meletakkan Nabi itu di tempat kejadian malaikat. Sangat-sangatlah hadis ini palsu, dia begitu jelas. Sangat-sangat jelas. Maka bagi orang yang meyakini hadis ini wujud, maka sebenarnya hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usul, dan hadis ini adalah hadis yang dalam kategori hadis yang palsu. Tidak ada cerita tentang Nur Muhammad dalam riwayat yang sahih seperti mana yang diceritakan di dalam buku Berzanji, bahawa adanya nur yang berpindah-pindah itu, maka itu kesemuanya tidak benar daripada riwayat yang palsu. Tapi lagi sekali saya katakan, macam mana nak ubah fikiran kita yang kita telah pun terikat dengan perkara ini sekian lama, ikhwan, sekian lama. Yang ke-8, ikhtilafu ummati rahmatun. Terjemahannya, khilaf di kalangan umatku adalah rahmat. Khilaf di kalangan umatku adalah rahmat. Perkataan yang dipakai dalam hadis ini begitu umum. Apa-apa perselisihan sekalipun adalah rahmat. Orang berselisih dalam agama ke, dalam politik ke, dalam budaya ke, dalam apa, itu kita tak boleh petikaikan. Kerana berlaku perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Ini tidak betul. Hadis ini langsung tidak ada sumbernya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis berusaha mencari dan mendapatkan sumbernya dengan meneliti semua sanadnya, namun tidak berjumpa dengan sumber asalnya. Imam As-Subuki berkata, hadis ini tidak dikenali oleh golongan pakar hadis, dan aku pun tidak menemui sanadnya sama ada sahih ataupun dhaif ataupun palsu. Demikian juga apa yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bahkan beliau menambah hadis ini sangat pelik dan menyalahi apa yang diketahui oleh para ulama. Perselisihan di kalangan para ulama yang kita kata khilaf di kalangan para ulama itu berdasarkan kerana mereka cuba memahami hukum. Yang Nabi menyebut dalam riwayat, siapa yang betul memberi ijtihad dia dapat 2 pahala, dan siapa yang tersalah maka dia dapat 1 pahala. Di situ ada kaedah seorang mujtahid. Tetapi hadis ni walaupun hadis ni dipakai ke arah itu, tapi hadis ni dia datang dengan perkataan yang umum. Apa-apa sahaja jenis perselisihan itu adalah rahmat. Maka maknanya tidak betul. Perselisihan para ulama kerana mereka membawa hujah. Dan kita kena tahu para ulama sendiri tidak suka berselisih. Sejak daripada zaman para sahabat lagi mereka tidak suka berselisih. Apabila mereka mengetahui pendapat mereka itu tidak kuat, mereka akan menyatakan, aku tarik balik pandangan aku itu masa aku hidup dan aku mati. Kalau semua masalah yang mereka bercakap itu tiba-tiba ada riwayat-riwayat yang sah di sisi para muhaddisin, yang riwayat itu tidak sama seperti mana istinbat yang mereka buat. Mereka sanggup kata, fa ana raji', aku tarik balik pandangan aku fil hayati wa ba'da mamati. Fil hayati wa ba'da, aku tarik balik pandangan itu semasa aku hidup dan selepas daripada mati aku. Artinya para ulama tidak suka berselisih. Walaupun mereka memberi pandangan mereka itu berselisih, dalam perselisihan itu mereka meyakini hujah mereka. Dan tugas kita sebagai talabul ilmi ialah mencari dalam setiap perselisihan para ulama, dalam ijtihad mereka, dalam ijtihad mereka mengeluarkan begitu banyak hujah-hujah. Tugas kita sebagai talabul ilmi ialah mencari hujah yang kuat, hujah yang sahih. Itulah kita. Dan apabila kita jumpa pada hujah yang kuat, kita terus beramal dengan hujah yang kuat tanpa mencela para ulama. Tapi hadis ini sangat tidak meletak di jalan yang betul, kerana begitu umum sekali sehingga kan Ibnu Hazmin berkata ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Kita cuma ada 2 pilihan, sama ada perpaduan atau perpecahan. Berpadu mesti berpadu dengan Quran dan Sunnah. Maka kita tak boleh kata semua pandangan orang yang berbeza itu adalah rahmat, tidak. Maka ijtihad para ulama itu lain.
itu lain. Maka kalau kita ambil hadis ni untuk pakai rahmat, maka akan rosaklah Islam itu sebagai dinul kita ni sebagai ummatul wahidah. Ummah yang satu itu akan rosak. Baik. Yang kesembilan, man hajja fazara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Terjemahannya, barang siapa menunaikan haji kemudian datang menziarahi kuburku selepas matiku, maka dia seperti menziarahiku semasa hidupku. Siapa buat haji di Mekah, dia nak balik ke negeri dia, dia masuk Madinah ziarah Nabi, pergi ziarah kubur Nabi. Maka Nabi kata, siapa yang ziarah aku masa aku dah mati, samalah macam dia ziarah aku masa aku hidup dulu. Hadis ni adalah palsu. Dalam senarai sanad hadis ini terdapat nama-nama perawi yang disebut sebagai perawi yang sangat lemah dan perawi yang memalsukan hadis. Ini sebagai yang ditegaskan oleh Imam Ibn Hajar dan Ibn Ma'in. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala berkata, semua hadis yang berkenaan dengan ziarah ke makam Rasulullah adalah sangat lemah sehingga tak boleh dibuat hujah. Tidak ada seorang pun yang pakar di dalam bidang hadis meriwayatkannya. Hadis ini sangat-sangat bohong sekali. Siapa yang menziarahi Rasulullah semasa hidup baginda, siapa yang menziarahi Rasulullah semasa hidup baginda dan dia seorang mukmin, maka dia akan menjadi sahabat baginda. Maka sangat-sangat mustahil siapa sahaja yang menziarahi makam baginda akan naik martabatnya sebagai sahabat baginda. Ini disebabkan menziarahi baginda di masa baginda hidup sama dengan menziarahi baginda selepas baginda wafat. Maka sangat jelas kepalsuan hadis ini. Ini yang kadang-kadang ada orang yang tak boleh fikir. Selagi dia tak duduk dalam ilmu hadis, tak belajar, tidak mendapat tazkiyah daripada guru-guru hadis, dia tak boleh dapat. Zaman Nabi hidup, pasal hadis ni kata siapa ziarah Nabi masa Nabi hidup sama dengan Nabi wafat. Sahabat yang ziarah Nabi masa Nabi hidup, dia ziarah Nabi, dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Lepas tu dia apa? Dia mukmin. Dia cinta Nabi, dia ikut Nabi, dia sayang Nabi, maka dia nak jadi sahabat. Ada orang kafir jumpa Nabi, tengok Nabi, tapi dia tak beriman, maka dia dipanggil kafir. Ada orang Islam yang jumpa Nabi, tengok Nabi, mengaku beriman, tapi hati tolak, dia dipanggil munafik. Jadi ada 3 kategori manusia yang berjumpa Nabi masa Nabi hidup. Kita di akhir zaman, bila kita pergi ke kubur Nabi, sama macam kita pergi pada masa Nabi hidup. Kita duduk kategori mana pula? Kalau ikut hadis ni, kita duduk kategori sahabat. Mustahil kedudukan kita naik jadi sahabat. Sahabat dijamin syurga. Maka sangat bohonglah hadis ni. Tak benar. Ibn Taymiyah telah menolak hadis ni sekeras-kerasnya. Tapi antu tengoklah orang-orang yang mereka kata mereka sayangkan Nabi, kerja mereka ziarah kubur ke kubur, makam ke makam, mereka tak akan dapat terima benda ni sampai bila-bila. Ke-10, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin faqara'a 'indahuma yasin ghufira lahu bi'adadi kulli ayatin aw harfin. Barang siapa menziarahi kubur ibu bapaknya pada setiap hari Jumaat, kemudian membaca surah Yasin pada kubur keduanya, maka diampun dosanya, dosa anak yang membaca Yasin itu mengikut jumlah ayat dan huruf yang ada dalam surah itu. Pergi ziarah kubur mak ayah pada hari Jumaat, baca Yasin, Allah ampun dosa. Ghufira lahu. Kalau dia dosa diampun, mak bapak dia macam mana? Lagilah diampun. Hadis ini adalah palsu. Demikianlah yang dinyatakan oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan juga oleh Abu Nuaim dari sanad Yazid bin Khalid dan Amr bin Ziyad. Kemudian Ibnu Adi berkata riwayat ini palsu, batil dan tidak ada sumbernya dengan sanad tersebut. Tak ada kena-mengena. Kita nak ziarah kubur, kita ziarah. Kita baca doa, menghadap kiblat, baca doa, mengambil i'tibar. Kerana kubur itulah banyak orang tertipu dengan dia.
Orang tertipu dengan ketenangan yang ada di atasnya, tapi orang tak nampak gelora dan dahsyatnya alam barzah itu. Maka kita pergi ambil iktibar, kita masuk kubur dengan adab, tidak berpakaian yang sombong, bongkak, pakaian sebagai seorang hamba yang biasa, doa pada Allah. Itu adalah sunnah. Bukannya kita minta orang mati itu doakan kita, bukan kita bercakap dengan orang mati, kita bagi salam kat dia, maka dia yang mengharapkan doa kita. Kalau kita nak baca Quran di atas kubur, tidak ada riwayat suruh kita baca Quran di atas kubur. Kalau kita nak berpegang bolehnya baca Quran pada si mati, bacalah di mana-mana pun. Kubur itu bukan tempat untuk kita beribadat. Maka dalam tandas dan di atas permukaan kubur itu bukan tempat ibadat. Maka solat yang tamam tak dilakukan di atas kubur. Salat tak dilakukan dalam tandas. Beribadat, nak zikir Allah pun dalam tandas disuruh kita tangguhkan sampai kita keluar. Atas kubur kita nak berzikir tak perlu, di situ bukan tempat berzikir. Yang ke-11, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wa dunya wal akhiratu haramun ala ahli Allah. Dunia ini haram bagi ahli akhirat dan akhirat itu haram bagi ahli dunia. Sedangkan dunia dan akhirat adalah haram bagi ahli Allah. Hadis ini sangat palsu. Dalam hadis ini ada Jibillah bin Sulaiman. Imam Az-Zahabi berkata Jibillah bin Sulaiman tersenarai sebagai perawi yang tidak dipercayai. Berkata Syekh Nasaruddin Al-Albani, hadis ini bukan sahaja tidak benar, tapi jelas sekali orang yang mereka hadis ini seorang yang jelas pendustaannya, yang jelas riwayat ini batil. Tak mungkin seorang Rasul mengharamkan apa yang dihalal oleh Allah terhadap orang-orang mukmin. Nampaknya orang yang mereka hadis palsu ini seorang yang berasal daripada golongan sufi yang bodoh, yang ingin menaburkan benih-benih sufi yang batil. Mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan alasan untuk mendidik jiwa. Alasan ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan alasan untuk mendidik jiwa. Alasan ini langsung tak boleh diterima oleh agama. Seolah-olah apa yang didatangkan oleh syarak tak cukup atau masih kurang, sehingga mereka perlu membuat peraturan yang baru untuk menyempurnakan ketetapan ilahi. Jiwa siapa yang mereka hendak didik sampai cara yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah tak cukup untuk mereka, sampai sanggup mereka mengada-adakan hadis palsu yang sangat buruk ini. Secara sanad telah dibuktikan, ulama-ulama hadis kata perawi dia ditolak. Secara akal hadis ini pun tidak logik, kerana tak mungkin dunia itu haram pada ahli akhirat. Dunia mana yang haram? Dunia yang haram adalah yang haram. Yang haram tu bukan saja untuk ahli akhirat, untuk semua orang haram. Untuk orang Islam pun haram, orang kafir pun haram. Cuma orang kafir dia tak masuk Islam, dia tak tahu lah hukum hakam tu. Tapi selama mana orang kafir duk makan benda haram, dia berdosa pada Allah, dan dia akan diazab oleh Allah di hari akhirat. Macam lah ni kita duk puasa. Selama mana kita duk puasa, dia pun berdosa. Sebab puasa itu untuk manusia, Quran itu untuk manusia. Tapi dia tidak bersyahadah, bagaimana nak disuruh dia berpuasa? Pasal itu dikatakan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kau masuk ke neraka sakar? Dia jawab, kami tak semayang. Maka selama orang Islam duk semayang, orang kafir tak semayang, selama tu dia berdosa. Masuk waktu zuhur kita semayang, dia pun tanggung dosa. Asar dia pun tanggung dosa lagi. Bulan puasa dia pun tanggung dosa lagi. Tak tutup aurat dia pun tanggung dosa lagi. Maka masalah besar. Maka apabila Allah haramkan satu benda, hang tu ada hati perut hang, ada dunia ke, ada akhirat ke, benda yang Allah kata haram, haram semua. Tak mungkin dunia itu haram atas ahli akhirat dan akhirat itu haram atas ahli dunia, dan dunia dan akhirat pula haram ke atas ahlillah. Ada lagi satu pula martabat dipanggil ahlu Allah.
kerana Allah ni tak ada anak, lam yalid wa lam yulad, maka Allah ni mengiktiraf satu kumpulan manusia sebagai ahli dia. Siapa dia? Orang ni dunia pun Allah haram kat dia, akhirat pun Allah haram kat dia. Maka nampak sangat hadis ni dibuat oleh golongan sufi. Sufi yang gulat. Bukan kata dia gulat lagi dia bodoh. Sebab tak mungkin hadis seburuk ini keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tambah lagi satu hadis palsu, yang ke-12 tapi tak ada di sini, iaitu hadis ini berlegar di kalangan kita masyarakat Melayu dan masyarakat Mamak berkenaan dengan solat hajat. Hadis berkenaan dengan solat hajat disebut, man kanat lahu ila Allahi hajatun aw ila ahadin min bani Adam, siapa yang dia itu ada hajat kepada Allah ataupun dia ada hajat kepada anak Adam, seorang daripada anak Adam, falatawadda wal yuhsinil wudu'a, maka dia ambil wuduk dan dia elokkan wuduk dia. Summa liyusalli raka'atain, lepas tu dia sembahyang 2 rakaat. Summa liyuthni 'ala Allah, habis dia sembahyang dia pun memuji Allah, puji Allah. Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lepas tu dia pun berselawat pada Nabi. Summa liyaqul, lepas tu dia pun baca dengan satu doa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dia membaca doa ni, maka apa akan terjadi? Hajat dia akan dipenuhi oleh Allah. Dia punya kaedah apa? Semayang ambil wudu, elokkan wudu, semayang 2 rakaat, lepas semayang berdoa, puji Allah banyak-banyak, selawat pada Nabi dan baca doa ni, maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajat dia. Hadis ni akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim, ada daripada Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, tapi kulluhu min tariq Faid bin Abdurrahman an Abdullah ibn Abi Aufa. Hadis ni datang daripada jalan seorang yang bernama Faid bin Abdurrahman. Faid bin Abdurrahman ni katanya dia ambil hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, dan dia kata secara marfu'. At-Tirmizi kata, ketika Tirmizi riwayat hadis ni, dan dia kata hadzal hadis gharib fi isnadihi, hadis ni gharib pada sanad dia. Sebab apa? Sebab rawi ini Faid bin Abdurrahman yudha'afu fil hadis. Ulama-ulama hadis lain mendhaifkan dia dalam hadis. Maka kedudukan hadis ini adalah dhaifu jiddan. Dhaifu jiddan. Itulah pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Ibnu Ma'in, Abi Dawud, Imam Nasa'i, Ibn Hibban, termasuk Imam Bukhari. Dia kata matrukul hadis, mana-mana rawi yang termasuk matrukul hadis, maka kita jangan riwayatkan apa-apa riwayat daripada dia. Baik, di manakah bahagian yang disebut? Itu pada bahagian apabila kita menamakan satu solat dengan solat hajat. Sebenarnya apabila kita ada hajat, kita tak perlu usalli sunnatul hajati, tak perlu begitu. Kita semayanglah dengan apa-apa semayang sekalipun. Seperti kita ada hajat. Apa hajat kita? Kita bangkit tahajud tengah malam. Semayang tu qiyamul lail. Maka dah habis qiyamul lail, kita berdoalah pada Allah dengan hajat kita. Tak perlu satu sembahyang dipanggil dengan nama solat hajat, lepas tu kita membentuk kaifiat tertentu. Rakaat pertama baca yang ni, rakaat kedua baca yang ni, lepas tu dia ada zikir dia, lepas tu yang lebih lagi
Dia ada sujud asin pula. Dalam sujud tu kita minta. Ini semua tak betul. Tidak ada kaifiat sembahyang hajat demikian. Melainkan kalau kita ada hajat, hajat itu satu kemahuan hati kita. Kita boleh minta pada Allah belah siang dengan kita menggunakan sembahyang ba'diyah zuhur boleh, ba'diyah qabliyah zuhur boleh, belah malam kita boleh guna ba'diyah maghrib boleh, qabliyah maghrib boleh, isyak pun demikian, subuh pun demikian. Ataupun tengah malam asin, kita tidur dulu bangkit saat, kita tak perlu kata usalli sunatal hajati, tak perlu. Apa kita sembahyang? Sembahyang tahajud. Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi, malam tahajud. Maka apa lagi Allah kata ud'uni astajib lakum, minta aku bagi. Maka tak perlulah kita kata Tuhan tolong buat sembahyang hajat pada saya, usalli sunatal hajati, lepas tu kita bentukkan doa dia asin, cara buat dia asin. Ini semua tidak ada riwayat yang sahih berkata demikian. Maka ada riwayat, kesemuanya riwayat yang ditolak oleh pakar-pakar hadis. Kerana tu tak perlu kita bergantung dengan sembahyang hajat. Macam lepas sembahyang jemaat buat sembahyang hajat. Lepas sembahyang jemaat tu buat sembahyang hajat. Apa dia tu? Nama dia usalli sunatul hajati. Yang kita tahu lepas sembahyang jemaat ada ba'diyah jemaat, sama ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu sahaja. Dan tidak ada lepas sembahyang jemaat sembahyang berjemaah beramai-ramai macam sembahyang jemaat, tak ada. Kecuali sembahyang mayat. Itu saja. Ataupun kecuali habis kita elok-elok kita sembahyang jemaat, kita keluar daripada pintu masjid, tengok-tengok ada gerhana matahari, kita masuk balik sembahyang gerhana matahari. Itu saja. Tapi dah sembahyang jemaat tu dah sempurna, lepas tu kita himpun lagi jemaah, sembahyang macam tu juga seperti sembahyang jemaat, dengan jemaah yang besar pada hari Jumaat, dengan berjemaah, namakan usalli sunatul hajati. Tak ada, ikhwan, tidak ada riwayat demikian. Kenapa? Kesemua riwayat-riwayat yang mengarah ke situ, kesemuanya agak tidak benar, tidak sampai pada martabat yang menenangkan hati, yang menenangkan hati para ulama hadis. Orang kata dia riwayat itu menyebabkan hati mereka itu jadi itmi'nan, tenang. Tidak ada nufus dia buat itu sukun dengan tenang, tenteram dengan riwayat seperti ini, melainkan kedudukan dia sangat tidak sahih. Maka ini pun satu hal dalam masyarakat mamak pun ada, Melayu pun ada. Macam mana nak betulkan? Sebab benda tak pernah dengar. Yang buat itu ustaz. Ustaz tu pula ada kedudukan dekat mereka, ada nama. Lepas tu bila dibagi tahu riwayat ini tak betul, macam mana nak terima? Maka akhirnya orang yang menyampai itulah jadi mangsa. Maka tak betul, ikhwan. Kita kena bertenang, memberi peluang kepada akal kita, emosi kita, hati kita mencari, mendengar penerangan tentang riwayat-riwayat ini. InsyaAllah, ikhwan, itu di antara perkongsian kita tentang hadis palsu. Baik, sebagai akhirnya yang palsu tetap palsu. Ini rasanya kita dah baca dah. Maka akhirnya kita melihat kepada satu penutup. Tidak harus seseorang berkata ini hadis Nabi, melainkan apa yang telah disenaraikan sebagai hadis oleh para hufaz, yakni ulama hadis. Berkata ini hadis sedangkan ianya bukan hadis, telah melayakkan seseorang itu sampai ke dalam api neraka. Kerana baginda telah bersabda, siapa yang berdusta ke atasku sesuatu yang aku tidak ucap, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Hati-hati. Maka jelaslah sekali membaca atau menyebut tentang hadis bukanlah satu perkara main-main. Jadi bacalah dan sampaikanlah hadis yang telah disenaraikan sebagai hadis yang sahih oleh para ulama hadis, seperti Sahih Bukhari, Muslim dan hadis-hadis sahih yang lain. Inilah, ikhwan, yang dapat kita kongsikan. Tidak semua orang dia baca hadis palsu dia tahu.
Tapi apa yang kita baca ni adalah ancaman daripada nas Quran dan Sunnah. Ancaman begitu keras. Tapi bukanlah semua orang yang baca hadis palsu itu dia termasuk dalam ancaman ni. Bukan kerana dia tak tahu. Tak tahu itu satu masalah. Mesti seperti mana riwayat menyebut jahil itu satu penyakit. Maka jahil tentang Nabi, sebut sesuatu tentang Nabi dengan tak pasti, dengan tak tahu rujukan, tak tahu pun, dengan mudah aja. Ni saya baca ada dalam buku ni, kalau tak betul takkan dia tulis. Itu menunjukkan kita tidak bertanggungjawab kepada ilmu yang kita miliki. Dan kalaulah para ulama hadis ni masih hidup, ikhwan, depa tengok kita daripada atas sampai ke bawah, depa nampak kita ni cacat beratas sampai ke bawah, khidaj. Kita ni khidaj, cacat, tak sempurna. Ilmu kita semangat menyampai, tapi semangat untuk belajar tidak ada. Dan kadar kita belajar tu pun tak cukup. Seperti yang pernah saya cerita kepada antum sekalian, seorang mantan mufti pernah berkata pada saya bahawa tuan pergilah belajar hadis lagi. Saya pun okey, betul, menerima, menotakan nasihat seorang yang berumur pada saya. Lepas dia bagi nasihat pada saya, dia baca hadis palsu. Jadi saya punya ingat, bukan kata saya kena belajar, dia pun kena join dengan saya pergi belajar sekali. Tapi maukah dia pergi belajar sekali? Sedangkan dia tu mantan mufti. Inilah ikhwan, benda-benda yang tak di orang kata kadang-kadang kita pandang sebelah mata, kita tak tahu kadang rompong tu berlaku. Maka baca hadis pasal semai hajat tadi, berapa ramai orang kata, hang jaga, aku duk buat semai hajat kan 40 hari kembung perut hang. Dah, bukan kerana semai hajat tu kembung perut orang, tapi kerana doa tu. Mungkin kawan tu buat salah pada dia termasuk orang yang dizalimi, maka dia berdoa pada Allah, maka Allah nak dengar doa dia, Allah dengar. Bukan kerana sembahyang hajat tu. Kalau sembahyang hajat tu ada, insya-Allah imam-imam kita akan riwayatkan. Mazhab kita penuh dengan sembahyang hajat, insya-Allah. Insya-Allah kalau Rabbul Alamin memberi kepada kita kesempatan, kita ada lagi 2 bab kita akan baca. Bab yang pertama, kita akan tengok bagaimana hadis palsu ni boleh muncul. Golongan mana yang membuat hadis palsu ni paling banyak. Itu satu bab. Itu satu sisi. Lagi satu siri. Dan siri kedua pula kita akan tengok, itu perkataan orang ramai. Apa dia? Juga saya nakalkan perkataan yang saya kata mantan mufti ni. Dia kata kepada saya, dia kata belajar bagi banyak sikit, hadis dhaif tu pun boleh beramal. Maka saya nak terangkan nanti ialah bahawa bahagian kedua, apakah yang dimaksudkan oleh perkataan para ulama hadis dhaif itu boleh beramal. Apa maksud dia? Dan apakah syarat-syarat untuk kita beramal dengan hadis dhaif? Kalau mantan mufti itu tahu, baguslah. Saya takut dia pun tak tahu. Bila dia tahu, alhamdulillah, bagus. Bila kita baca satu hadis dhaif, macam mana? Itu saya gabungkan di antara muqaddimah yang ada di dalam majmu' dan daripada nukhbah. Itu tulisan Imam Ibn Hajar. Nanti kita boleh tengok asas-asas ilmu ada di situ. Nukhbatul Fikr oleh Imam Ibn Hajar tentang mustalah hadis. Dan kita tengok lagi beberapa tulisan para alim ulama seperti Imam Ibn Qayyim dalam Manarul Munif. Kita boleh tengok lagi dalam Tadribur Rawi. Kita himpun, kita tengok, kita ambil beberapa poin yang para ulama kita telah susun. Hadis yang dhaif macam mana yang boleh kita sampaikan pada orang, yang boleh kita beramal. Orang kata fadailul amal, hadis dhaif boleh. So macam mana hadis yang dhaif, macam mana boleh masuk dalam fadailul amal? Dan apa makna fadailul amal? Dan kalau kita baca hadis dhaif, bagaimana adab-adab membaca? Subhanallah ikhwan, ini telah ditulis oleh para ulama. Nawawi menulis dalam Muqaddimah Majmu' sebagai contoh. Oh subhanallah. Tapi kerana kita lalai, kita tak ambil penting benda ni, so kita tak tahu. InsyaAllah sebelum berakhir Ramadan Al-Mubarak, kita cuba selesaikan 2 tajuk tu. Bermakna dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni kita telah habis pengenalan kita tentang hadis.
hadis palsu. So kalau antum nak tahu lagi contoh-contoh hadis palsu, antum boleh baca buku seperti ditulis oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani, seperti yang banyak saya nakalkan, silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah, ataupun antum boleh baca Manarul Munif oleh Imam Ibn Qayyim, ataupun boleh baca Al-Mawdu'at oleh Imam Ibn Jauzi. Kita boleh tengok tokoh-tokoh ini bercakap tentang contoh-contoh hadis palsu dan bagaimana mereka mengkritik hadis palsu. Dan dalam setiap mustalah hadis kita baca, dia akan ada tajuk hadis palsu, makna dari segi bahasa, dari segi istilah, dan contoh-contoh yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, Tadribur Rawi juga rujukan kita, Usulul Hadis oleh Imam Ibn Salah juga menjadi rujukan kita. Alhamdulillah ya ikhwan, kita baca, kita cuba habiskan dua tajuk itu dalam bulan Ramadan. InsyaAllah semoga Allah berkati kita, Allah berkati kita semua. Berjumpa kita dalam masa yang terdekat, dalam tempohnya akhir daripada Ramadan ini, dengan dua tajuk tadi. Siapakah golongan paling banyak buat hadis palsu, supaya kita tahu golongan tu, dan apa makna hadis dhaif itu boleh beramal, apa maksud dia, dan bagaimana adab membaca hadis-hadis yang dhaif. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.